politik tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, selamat datang kepada episod yang ketiga Politik Tongong. Anda bersama saya Ngong Dan saya Tong dalam Politik Tongong. Macam ni lah. Apa khabar? Baik. Gua tanya bagi pihak peminat. Okey, lama tak jumpa Oh kan. ya, lama tak jumpa kan. Itulah baju pun dah lain dah. Oh, baju dah lain dia tak kira lah. Baju dah lain. Mana lu dapat baju ni? Lu bagi? Gua bagi. Mana gua dapat baju ni? Mana lu dapat baju ni? Ceritanya gua jalan-jalan dekat Kelantan 2 minggu lepas. Gua jumpa satu kedai bandar ni, dia boleh jual t-shirt kita. Dia mempromosikan. So kalau gua nak cari t-shirt ni, bolehlah cari dekat uptown ke, dekat mana-mana ke, dekat kedai bandar ke. Kalau ada jual, beli sahaja. Kita teruskan dengan isu kita pada minggu ini. Ya, tidak lain dan tidak bukan selepas lama kita tidak ke YouTube. Kita hari ni kita bincang isu Lahad Datu. Cerita pasal Lahad Datu. Krisis Lahad Datu. Krisis Lahad Datu. Sebab ada banyak sangat ketongongan yang diceritakan, yang diputar belitkan, yang dibelit-belitkan oleh si tongong yang mahu mendapatkan political mileage. I can speak English now. You memang very good in English. Okay. Sebelum kita nak mula, eloklah kalau kita boleh sedekahkan Al-Fatihah kepada semua pejuang-pejuang negara kita daripada dulu lagi sampai ke hari ini, daripada nak menubuhkan sebuah negara sehingga nak mempertahankan sebuah negara. Kita sedekahkan Al-Fatihah. Al-Fatihah. Ya, semoga roh-roh perwira dan pejuang negara dicucur rahmat dan ditempatkan di kalangan orang-orang yang beriman. Kita sambung dengan kita punya isu Lahad Datu. Punca dia macam mana cerita ni? Cuba cerita sikit. Apa jadi sebenarnya ni? Ada berlaku pencerobohan daripada Sulu. Yang kononnya nak menuntut Sabah sebagai sebahagian daripada Kesultanan Sulu. Itu cerita lama lah. Kita tak nafikan sejarah. Tapi hari ini dunia sudah maju, sudah berubah. Kalau orang Sulu sibuk nak tuntut Sabah, maka orang Johor akan nak tuntut Singapura. Boleh ke? Boleh. Sultan Kedah pasti mahu menuntut Pulau Pinang yang dikuasai oleh Tongong DAP. Itu cerita fakta lah. Gua yang jadi terkilan yang sanggup telefon lu balik untuk datang untuk recording ni sebab apa? Sebab gua rasa gua nak berhenti lah, tapi tongong-tongong ni mendesak gua lah supaya kita bercakap soal-soal yang lebih rasional. Kan? Betul. Sebab terlalu tongong lah gua tengok bercakap soal isu Lahad Datu ni. Banyak sangat perkara-perkara tongong lah. Terutama daripada yang dekat Facebook tu dia komen mengarut. Gua sakit hati lah. Sebab tu lah. Siap boleh hina polis kita, hina tentera kita, hina sehina-hinanya. Padahal kalau diorang nanti ada masalah, ini pejuang negara. Mereka adalah benteng negara, kan? Mereka melindungi kita, kan? Tapi ada juga rakyat kita, ada juga politik yang tongong sanggup memperkecilkan mereka, memperlekehkan mereka hanya semata-mata untuk keuntungan politik. Inilah yang tujuan kita bercakap selama hari ini pun, sebab terlalu banyak politik tongong, terutama daripada biasalah Pakatan Ranjang, Pakatan Tongong kita. Itu politik tongong. Okey bro. Isu dia banyak orang cakap BI adalah dia punya dalang. BI Brother Anwar bin Ibrahim. Soalnya yang mula-mula menyatakan keterlibatan Brother Anwar bin Ibrahim dalam isu Lahad Datu adalah media antarabangsa. Bukan media Malaysia. Bukan TV3 tu dua bro. Putusan Meloya bukan berita hari-hari bukan. Berita hairan. Kan? Soalnya Manila Inquirer yang mula-mula kan tentera tu. Risikan tentera Filipina. Wikileaks keluar gambar duduk macam ni bro. Kita lakon sikit macam ni. Kau tak nak jadi brother, lu jadi brother lah. Aduh, gua kena liwat lu ke? Jangan. Okey, tentera lah. Lebih kurang lah macam ni lah. Duduk dengan misuari. Macam tu sekali Wikileaks keluar gambar. Nasib baik tak macam ni. Nasib baik tak macam ni. Nasib baik juga patutlah. Okey. Aku tak faham. Dah keluar gambar dia pun, dah keluar laporan dalam Wikileaks, betul? Dah keluar laporan dalam Reuters, dah keluar dalam Manila Inquirer. Takkan ada orang ni semua pencacah UMNO kot. Takkan ada orang ni dibayar oleh Najib Razak kot. Takkan dekat Filipina tu ada UMNO. Ada ke? Kelab UMNO Filipina ada? Tak ada. Tak ada. Tapi dia tetap nak tuduh ini kerja UMNO. Betapa tongongnya dia orang tu kan. Okey. Lagi satu kan, macam pelik sikit lah pasal apa, Anwar dengan Misuari ni apa dia jumpa tu dia sembang apa sebenarnya? Kita jangan buat tuduhan. Betul. Hari ni gua Tong dan gua Ngong
kita minta Anwar Ibrahim, Brother Anwar bin Ibrahim, okey, untuk beritahu rakyat keseluruhannya apa isi perbincangan dia dengan si Tongong Miswari. Tu apa lu sembang ni? Apa lu sembang? Lu cakap UMNO punya kerja, lu cakap Najib Razak takutlah, macam-macam lah dakwa-dakwi Tongong tu. Tapi tutup keluar gambar lu dengan Miswari. Itulah Miswari pula ada kenyataan confident boleh tawan Sabah. Sampai pantai pukul 5 pagi, pukul 7 pagi sudah dapat satu Sabah. Begitu confident. Kenapa? Sebab ada backup. Siapa backup ada dia? Belakang. Kita jangan dulu. Nanti kena saman. Ulang I saman. Tapi I berani ulang lah. Sekarang ni kita ulang lagi sekali. Anwar Ibrahim, apakah anda punya kaitan dengan Miswari seperti yang disebut oleh Akhbar Inquirer? Dan Anwar Ibrahim sehingga hari ini tak pernah sepatah pun jawab, bro. Tak pernah sepatah. Orang tanya lain lah. Dia spin. Boleh tak? Untuk bapak Saiful. Wartawan tu tanya dalam yang you ulang Aisaman punya video lah. Semua dah tengok video dia kan. Apa bila wartawan tu tanya? Tak, sebenarnya Manila Inquirer tak cakap macam tu. Manila Inquirer dia cakap Najib yang jumpa dengan Sultan Sulu. Kejadiannya. La ilaha illallah. Pemimpin daripada Pakatan Ranjang tadi Pakatan Ranjang yang namanya Tuan Ibrahim Tuan Man mempertikaikan media kita, kononnya tidak memberikan berita telus kepada rakyat, yang akhirnya rakyat percaya kepada laporan-laporan luar. Maksudnya Tuan Ibrahim Tuan Man ni dia percayalah. Dia percayalah maksudnya. Tapi gua tengok berita TV3 ada lapor. Awani ada lapor. Lagi tiap-tiap 2 jam gua ingat. Lepas tu RTM 1, RTM 2 ada lapor. RTM 3 bahasa Mandarin ada lapor. Berita Tamil ada lapor. Mana pergi haramkah? Mana pergi suara keadilankah? Mana pergi roket kinikah? Mana wartawan dia orang ni? Mana pergi wartawan yang kata berita telus, yang kata menyampaikan berita dengan tepat tapi telus, haram jadah telur tak ada. Wartawan semua tak berani. Yang depa berani buat pergi lapor berapa jumlah orang turun perhimpunan haram, kutuk polis, sebar fitnah, kutuk Perdana Menteri. Itu je dia pandai. Lepas tu duk tembak askar kita, kata mati, kata lah apa buat. Itu kau tak faham. Yang itu cukup gua marah lah, bro. Ada lagi Tongong. Ada banyak lagi Tongong. Ada pemimpin gua nak sebut juga, gua tak kira. Nur Rizah, bro. Kenapa Nur Rizah? Ada bagi ceramah. Semua polis itu ramai, kebanyakan besar dihantar jadi polis hutan, General Operations Force untuk lawan komunis dulu. You do not need, Hari ini sudah terbukti kita memerlukan tambahan pasukan keselamatan. Betul. Sedangkan Pakatan Ranjang ni, depa kata kalau menang, depa nak kurang dengan polis dan tentera. Kan kebangang. Tentang Lahad Datu ni, tak tahu macam mana tiba-tiba PAS boleh keluarkan satu tabung prajurit Lahad Datu. Gua jam lah. Katakanlah kita pergi derma juga kat tabung apa nama dia? Tabung prajurit Lahad Datu. PAS punya Katalah kita bagi derma. Duit memali pun tak tahu mana. Duit yang perhimpunan haram pun tak tahu mana. Tak ada orang audit katanya. Kata apa benda. Gua ingat buat dana pilihan raya lah. Jadi tabung dana pilihan raya Lahad Datu. Ambil kesempatan. Memang puak-puak Tongong macam ni, depa memang pandai ambil kesempatan, bro. Memang nak ambil kesempatan ke atas kesusahan orang lain. Ya, betul. Ada lagi Tongong. Siapa lagi? Pak Aziz tak bagi komen, bro. Tak bagi komen ke? Tak bagi. Kenapa tak bagi komen? Kita tengok kenapa tak pernah Pak Aziz tak bagi komen tentang Lahad Datu. Kita lihat sekarang Bro, bete. Ambo tak usah komen-komen. Takut tubi. Jadi politik tong. Tak usah ambo. Gua tengok gua semak lah. Haramkah. Banyak gua baca Haramkah lah. Haramkah ni adalah sekangkang besar-besar ni lah. Berita dia. Berita Lahad Datu, bro. Iklan ubat kuat lagi besar pada berita Lahad Datu. Ubat kuat nak naik ni. Gua ingat ada 2-3 page kot. Kononnya media kita tak telus, media kita tak pandai buat laporan, media kita tipu. Yang dia buat apa? Dia tak buat apa. Dia menggaru. Goyang je lah, bro. Gua ingat kita tak payah kupas lah cerita-cerita teknikal, kenapa polis bukan tentera dan sebagainya. Gua ingat tu semua dah dijawab oleh pihak-pihak yang bertanggungjawab. Betul. Dan kita pun sebagai
penganalisis Penganalisis tak politik, betul dia. bukan penganalisis Isu keselamatan. Jangan jadi pandai baca Facebook, baca Wikileaks, baca apa, pandai-pandai je nak kupas. Yang gua heran tu, tongong-tongong dalam Facebook lah banyaknya tu. Banyak dalam Facebook ni. Oh, dia lebih pandai pada polis, bro. Yang menggembirakan gua, yang mengeluarkan kenyataan-kenyataan tongong ni memperlihatkan ketongongan mereka ini. Betul. Semuanya adalah pencacai pakatan rongong. Pencacai Itu buat yang gua gembira tongong. lah. Kalau rakyat boleh nilai, kalau rakyat boleh melihat kepada corak pemikiran mereka, saya percaya. Saya macam ahli politik. Saya percaya pakatan ranjang. Bukan lingkup lah gua ingat. Kalau rakyat faham keadaan ni, gua tengok sentimen lebih kepada semangat patriotisme, semangat mempertahankan negara. Kalau kita tidak boleh berperang, kita tidak mampu angkat senjata, sekurang-kurangnya kita mendoakan yang terbaik untuk pasukan keselamatan. Gua cabar, bro. Unit amal. Nanti Tinggalkan kerja jaga parking, tinggalkan kerja jaga demonstrasi, tinggalkan kerja kutip derma tak tahu ke mana hala perginya tu. Pergi mempertahankan Lahad Datu sebagai satu sumbangan, sebagai satu jihad. Jihad dia nak pertahankan dia bukan jihad. Terbalik kata polis dia pandai lah. Itu kerja dia orang tu. Itu kerja dia orang lah. Tapi bab menyumbang kepada negara tak ada. Memunah banyak. Memang tak produktif langsung. Unit anda tolong. Sebelum kita bagi top 5, bro, kita kena bagi kredit sikit lah. Boleh. Lu cakap. Gua bagi penghormatan kepada lu sebab lu banyak berkait rapat dengan isu ni. Sebelum tu ada satu benda penjelasan secara terang-terangan gua nak buat kepada Bro Aflin Syauqi. Saya Ngong, saya Tong. Meminta maaf kalau sampai tak tahulah macam mana boleh dikaitkan Ngong dengan Tong ni dengan Aflin serta geng-geng dia seperti Nabil lah, Abang Harun dan sebagainya tu. Ya, betul. Kan? Aku ni bukanlah Aflin Syauqi. Nak terang berapa kali pun tak tahulah. Gua tak ada terfikir pun, tak ada terlintas pun nak menyamar ataupun nak berlakon sebagai ataupun nak membuat gerak-geri ataupun nak meniru gaya Aflin Syauqi maupun Nabil. Langsung tak ada. Mana ada gaya semua tu. Bro, Aflin Syauqi kena faham bahawa fitnah ini adalah datangnya daripada pencacai pakatan rongong yang tongong. Punca je yang kaitkan Bro Aflin pun bukan kita orang, dia orang yang buat kesimpulan sendiri. Pandai-pandai dia orang je. Kerja fitnah. Tapi good job, bro. Lepas lu punya komen dalam FB tu, mendadak naik. Yang kita keluar surat khabar, jangan lupa. Yelah, sebab baru ni Ahad baru ni kan, itu yang kita terpaksa repeat balik lah. Kita kesian kepada Aflin Syauqi. Settle yang itu, kita boleh pergi kepada segmen kita yang seterusnya. Pada minggu ini kita ada 5 tongong pada minggu ini. 5 kita pergi kepada nombor 5. Tempat kelima tongong minggu ini. Nombor 5 pada minggu ini jatuh kepada blogger pembangkang pakatan rongong, Milo Swam. Dia katalah dalam Twitter dia, kalau Datin Seri Rosmah yang mati kena mortar kat Lahad Datu, baru gua percaya ini bukan drama nak tangguh PRU. Yang gua marah ni ialah ingat nyawa, ingat anak-anak, anak kecil, isteri yang kehilangan suami ni semua drama ke? Gua cabar lu lagi sekali. You Milo Swam bersama-sama dengan unit Anal, unit Jubo tu, pergi berperang. Tengok sandiwara ke tak sandiwara. Perang, pergi je Lahad Datu tu. Pergi je. Pergi Lahad Datu tu. Tengok apa jadi kat korang kat sana. Milo Swam, anda tongong nombor 5. Tempat keempat tongong minggu ini. Nombor 4 ini pernah disenaraikan di dalam senarai tongong kita dalam episod pertama dan tapi jatuh sikit lah ranking. Dulu nombor 1, sekarang nombor 4. Ustazah Ebi Abadi, tongong nombor 4. Sebab apa dia tongong? Sebab samalah komen-komen yang mempertikaikan, yang memperkecilkan polis, yang mengatakan ini sandiwara. Permainan politik UMNO/BN di Lahad Datu Sabah. Rakyat jadi mangsa. Rakyat Sabah tahu UMNO BN bersalah. Apa jadah yang gua yang rasa terhina tu, depan tu mencari reda Allah. Allahu Akbar. Rasanya Allahu Akbar. boleh reda ke kalau statement macam tu? Main tuduh fitnah semua tu. Minta lah. Aku tak tahulah pasal. Tongong-tongong kita pun tak tongong macam dia. Jadi Abadi tongong nombor 4.
Tempat ketiga, Tongong minggu ini. Tongong nombor 3 pada minggu ini jatuh kepada seorang cikgu yang paling tongong Kalau dalam cikgu, Malaysia. kalau Tara cikgu, dia yang paling memalukan cikgu lah. Pakai title pula tu depan. Malu lah gua. Nasib baik gua bukan cikgu lah. Apa kau bodoh lah dia ni kan. Cikgu Bat. Cikgu Badigol yang tongong. Angkut tentera pakai Air Asia ke Sabah, bukan pesawat tentera dan strategi bla 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 bla. Boleh baca nanti. Itulah dia. Tak, masalahnya cikgu Bat, kita nak pakai private jet. Brother Anwar bin Ibrahim tak bagi sponsor pun. Tapi private jet boleh puak-puak dia je. Okey, tongong nombor 3. Siapa lagi? Cikgu Bat. Okey, seterusnya kita masuk kepada nombor 2 minggu ini. Tempat kedua, Tongong minggu ini. Nombor 2 tongong minggu ini ialah tidak lain dan tidak bukan Cina Lahanat Tian Chua. Kenapa tongong? Sembah Patik harap diampun. Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Patik memohon supaya dilucutkan kewarganegaraan individu bernama Tian Chua. Apa tidaknya apabila dalam laman berita rasmi, laman berita rasmi Keadilan Daily dia keluarkan kenyataan ini. Isu Lahad Datuk adalah sandiwara UMNO ataupun sandiwara konspirasi UMNO. Yang lagi kelakarnya, lepas tu dia cakap, saya tak cakap pun macam tu. Dia keluar dari Free Malaysia Today, dia cakap saya tak pernah keluarkan kenyataan seperti itu. Dan Suara Keadilan mengolah kenyataan saya. Dia benda ni. Jawapannya kat Suara Keadilan tu tak boleh percaya. Cina Lahanat nama Tian Chua pun tak boleh percaya. Betul. Maka parti dia pun tak boleh percayalah. Kan? Surat khabar sendiri. Surat khabar sendiri. Pin kenyataan pemimpin sendiri. Kalau pemimpin yang dia orang tak suka macam mana? Gua ingat memang dia lipat, dia gulung, semua segala fitnah dia tabur lah. Semuanya siapa yang ajar dia orang ni? Siapa yang ajar? Gua tak tahu. Gua tahu orang Keadilan. Kita tengok nombor 1 pada minggu ini. Juara Tongong minggu ini. Ada Anwar bin Ibrahim. BABI. You ulang saya saman you pula lagi. Macam kita cakap awal tadi bro. Yang pertama tu lah, gua ingat dia dalang lah. Kan? Ada bukti-bukti menyatakan. Kalau bahasa mahkamahnya, bahasa lawyernya, ada prima facie untuk mendakwa dia sebagai seorang dalang. Belum tuduh lagi, belum jatuh hukuman lagi. Ada prima facie dia panggil. Maksudnya ada asas tuduhan. Ada asas kepada tuduhan tersebut. Dah cerita dah tadi dah. Kau dah keluar, Reuters dah keluar. Yang best bro, bila wartawan kita tanya, Datuk Seri, betul ke Datuk Seri dalang kepada You ulang Aisaman. You ulang saya saman you pula lagi. Datuk Seri. You ulang Aisaman. Datuk Seri saya nak tanya. You ulang Aisaman. You ulang saya saman you. Macam ni bakal Perdana Menteri cakap soal kebebasan media, kebebasan bersuara. Bila kena batang player sendiri, you saman orang pula. Macam kita kena ni. Aku ni Ngong dan dia ni Tong tengah mengamalkan hak kebebasan bersuara yang kau nak cakap tu. Kita nak cakap, kita rakam, lepas tu kita masuk YouTube. Kau nak komen, kau cakap. Kau nak bagi pandangan, kau cakap. Kita terima, kita tak pernah apa pun. Tak pernah nak delete ke komen-komen semua. Tapi bila kita orang cakap macam ni, orang pula yang marah-marah, maki hamun, doa masuk neraka, kena belit dengan ular sawur dalam kubur apa semua, macam-macam ni kau cakap. Itu ke hak kebebasan bersuara yang kau nak amalkan tu? Tolak Pakatan Rongong. Terutamanya makhluk yang bernama Brother Anwar bin Ibrahim. You ulang saya saman you pula lagi. Brother Anwar bin Ibrahim, tongong nombor 1 minggu ini. Dan biasa Ustazah kita tabik. Si Rafizi Lembu kita bagi jari tengah. Hari ini kita bagi special untuk BABI. Jom tengok. Con los terroristas. You ulang saya saman you. You ulang saya saman you. Saya saman you.